Negeri Sembilan, negeri beradat. Adat pepatih menjadi budaya masyarakat sebahagian besar penduduk Melayunya. Budaya yang bernasabkan kepada ibu atau wanita itu menyaksikan Negeri Sembilan menjadi sebuah negeri yang unik dan berbeza. Adat pepatih ini menjadikan budaya Negeri Sembilan berwarna-warni dengan kepelbagaian budaya. Hadiran mereka membawa bersama seni budaya mereka dan ini menambah seri variasi kebudayaan Negeri Sembilan. Budaya tarian indah terus mekar di Negeri Sembilan kerana adanya budayawan yang memperjuangkan untuk melestarikannya dengan asimilasi ciri-ciri lokal. Puan Savitri adalah antara insan luar biasa berjuang dalam seni tari klasikal India. Yang luar biasanya ialah dia juga mengajar tarian tradisional Melayu kerana ingin menerapkan semangat jiwa Malaysia kepada murid-muridnya. Saya dilahirkan di Negeri Sembilan, Seremban, dibesarkan di Nilai. Sebagai seorang penggiat seni ataupun mula melibatkan diri dalam tarian, umur saya masa itu 8 tahun. Sebenarnya bapa saya seorang pemain muzik. Dia bermain muzik, bermain harmonium, accordion ataupun keyboard. So pada masa itu bapa saya ni aktif dengan politik di Nilai lah. So masa pembukaan balai polis di Nilai, dia ada penari Chinese, dia ada penari Melayu, tapi tarian India tak ada orang nak buat. So dia datang minta ayah saya macam mana nak buat main muzik ke apa. So ayah saya kata kalau nak buat muzik susah sikit sebab ramai orang yang terlibat. So saya masa tu umur 8 tahun, saya terus angkat tangan bagi tahu uncle saya boleh menari. So saya first time kakak saya mengajar saya buat macam ni. So persembahan saya dalam umur 8 tahun lah. 18 tahun saya belajar dengan Cikgu Tanjir Kamala Indra, suatu sekolah yang paling tertua di Malaysia. Memang ada book of record, Malaysian record, sekolah yang paling lama di Malaysia. So saya belajar dengan Tanjir Kamala Indra sekolah itu. So selama 4 tahun saya belajar dengan Cikgu Kamala. Dia nampak saya ni sangat potensial. So dia buat satu persembahan dikatakan Arangetram. Arangetram artinya that you are finishing the level, the basic level in Bharatanatyam. So bila dah habis Arangetram tu, cikgu saya tu ada satu kelas dekat Klang, Padang Jawa. So dia kata dia tak boleh pergi nak mengajar jauh sangat. So dia minta saya just finish lepas 1 minggu lepas saya punya Arangetram, dia terus bagi sekolah tu untuk saya mengajar dalam tahun 1994. Ini saya dapat satu anugerah daripada Tamil Nadu, Chennai, daripada satu sekolah yang 70 tahun. Dia bagi anugerah saya sebagai seorang cikgu yang aktif mengajar. So satu anugerah yang paling besar dikira untuk saya because the anugerah itu datang daripada satu sekolah yang sangat lama, 70 tahun. And then the legendary Sarasa Amma, dia seorang yang memang legend. So datang daripada sekolah dia, it is something a very pride for all the dance teacher. So itu satu anugerah yang sangat saya throughout my journey, satu dorongan yang diberi lagi memberi saya semangat untuk continue buat ini. 2016 saya ingat saya terima satu anugerah daripada JKKN. Karyawan seni budaya. So also memberi saya satu sokongan yang sangat kuat, and I feel like I want to do more to the arts. Dia mendidik anak-anaknya untuk berjuang dalam bidang seni dan yakin bahawa industri seni tari mampu menampung kehidupan seseorang. Seni tarinya banyak menghiasi kerajaan di Malaysia. Negeri Sembilan khususnya Citra Warna, Malaysia Fest, Hari Kebangsaan, Hari Agama dan sebagainya. Ada saja sumbangannya dalam acara-acara besar ini. Baginya, seni tari adalah halus dan kehalusan keseniannya itu mampu memperhalusi jiwa manusia. Melalui tarian, manusia boleh menjadi penikmat seni, lemah lembut, kuat beragama
dan menikmati keindahan dalam kehidupan. Tarian Bharatanatyam adalah tarian tradisi klasik orang-orang India, datang daripada India, tapi di Malaysia kita ramai yang kita menari tarian Bharatanatyam, tapi kita ada sebanyak 7 jenis tarian klasikal India. So salah satu adalah Bharatanatyam yang amat popular di Malaysia. Tarian Bharatanatyam ni dia ada erti dia. Ba artinya bhavam. Bhavam means face expression. Ra artinya ragam. Ragam artinya raga, melodi. Ta artinya talam. So tempo. Talam artinya talam, tempo. Natyam artinya tari. So that is the falsafah of Bharatanatyam. Giat mengajar tarian, so sekali ada Ratu Kebaya dekat Terminal 1. So di situ diminta anak murid saya buat persembahan tarian. So dia kata kita kena ada satu tarian Cina, kena ada satu tarian India, kena ada tarian Melayu. Dia suruh saya buat. Lepas tu saya kata saya ada semua budak-budak India aja. Saya kata tak apalah buat. So saya buat satu tarian Melayu dengan knowledge yang saya ada lah. So masa tu ada seorang pegawai dari JKCAN datang tengok persembahan tu. Dia lepas tu the following week dia hantar surat satu bengkel untuk saya. Dia suruh saya join bengkel tu. Workshop untuk jurulatih seni budaya negara. 2004 saya minta di join workshop tu. So dari workshop itu saya dapat belajar inang, joget, zapin dan asli. So followed 2004, 2005 saya diistirafkan sebagai jurulatih seni budaya negara. So 2010 saya diistirafkan sebagai fasilitator dan juga pengubah model untuk JKCAN. Adanya budayawan seperti Puan Savitri yang tidak kenal erti jemu dan penat berjuang, dibantu oleh rakan perjuangan seninya yang bertambah bilangannya dari masa ke masa, pastinya budaya seni tarian klasikal India akan terus mekar di Negeri Sembilan. Sebagai sebuah masyarakat majmuk, kaum Cina adalah sebahagian dari unsur yang mencorakkan budaya di Negeri Sembilan. Tarian klasikal Cina yang berasal dari negeri Cina turut dibawa oleh kaum Tionghoa semasa kaum itu berhijrah ke Tanah Melayu. Mereka turut memperjuangkan tarian klasikal ini sebagai sebahagian dari budaya kehidupan dan keseniannya. Encik Elvis adalah antara tokoh budayawan yang melestari kesinambungan seni tari klasikal Cina di Malaysia. Nama saya Elvis Yap dari Seremban. Saya bersekolah sekolah rendah di Pei Hwa, sekolah menengah di Sempor. Selepas sekolah saya kerja di luar sampai lebih kurang umur 22 saya pergi kelas talian. Baru start saya punya kelas talian yang baru start punya jam saya buat itu talian moden saja. Selepas lebih kurang 1 tahun setengah saya sudah kenal itu Gala Classical Dance punya studio, baru tahu apa Chinese dance. Selepas saya kenal ini Gala Classical Dance, saya pun sudah jadi jurulatih di Gala Classical Dance dan dapat peluang pergi China, Beijing Dance Academy untuk belajar Chinese dance yang tetap, yang asalnya. Beliau telah beberapa kali ke Beijing untuk mendalami tarian itu agar ia tidak terpesong dari tarian klasikal Cina yang sebenarnya. Sampai Beijing kan, saya rasa saya orang Malaysia kan, mesti tak baik sebab orang Cina banyak kuat kan tarian, semua banyak experience atau dari kecilnya. Tapi saya pergi sana masuk kelas itu kan, cikgu cakap, you pun boleh tarian dia orang Jadi saya pun sudah confidence. Jadi teruslah saya lebih kurang 2 tahun pergi Beijing 1 kali untuk upgradekan saya punya itu dance punya knowledge lah dan teknik. Sebab Chinese style punya teknik
sangat kuat. Kalau beza dengan Rusia kan, China dengan Rusia ialah world punya paling kuat punya dua country ini. Jadi China selalu fight dengan Rusia, dia punya teknik siapa paling baik-baik. Jadi negara dua ini memang talian dia teknik tiap-tiap tahun pun meningkat sebab mereka mau buat number one nya. Untuk memastikan budaya ini terus wujud di kalangan masyarakat Cina, beliau telah mengajar tarian klasikal Cina ini kepada muridnya. Kumpulan tariannya telah beberapa kali diberi penghargaan untuk menyertai acara-acara sambutan rasmi di Malaysia seperti Hari Kebangsaan dan sebagainya. Masa saya belajar tarian di Beijing kan, saya dapat banyak cara untuk macam mana ajar kanak. Banyak cikgu sana kenal kan, sebab banyak cikgu ada dia punya experience pun ada share dengan saya. Jadi saya bila masuk Malaysia kan, saya pun sangat confident macam mana boleh ajar itu kanak-kanak kecil, macam mana dia punya teknik, macam mana dia cara nak tahu itu apa Chinese dance. Belajar talian boleh dapat confidence yang tinggi sebab bila belajar di studio kita kan, kita ada peluang untuk mereka pergi pertandingan, pergi performance, pergi lainnya studio ke, lainnya grup ke, untuk talian, untuk show mereka yang belajar. Talian untuk saya bukan talian saja, dia ialah satu education yang sangat education yang tak boleh belajar di sekolah. Dalam bidang seni, gerak badan dan persembahan orang Melayu, tarian piring, terinai dan randai adalah antara tarian asal Negeri Sembilan. Ia terus dipersembahkan dan mekar dalam masyarakat kerana adanya budayawan yang melestarikan. Encik Mat Desa bin Rahmat yang lebih mesra dengan panggilan Desa adalah antara budayawan yang begitu kental jiwanya melestarikan tarian Negeri Sembilan ini. Saya terlibat dengan kebudayaan ini sejak berumur 19 tahun. Saya masuk di kumpulan Seri Minang di Seremban. Lepas tu saya hijrah ke Yayasan Negeri Sembilan Kebudayaan yang masa tu mula-mula buka kumpulan tetap di Negeri Sembilan ni. Maksudnya kumpulan kebudayaan yang bergaji apa semua pada tahun 1988. Saya bermula sebagai seorang penari. Lepas tu pada tahun 1993 saya belajar di Yogyakarta di Indonesia. Saya belajar dalam bidang seni, di mana untuk menggilap kreativiti, daya pencipta. Dekat situlah saya banyak belajar macam mana nak mengolah sesuatu tarian persembahan. Di samping tu saya belajar sana selama 1 tahun. Saya balik ke Malaysia, saya berkarya. Saya gunakan apa yang saya belajar dekat Indonesia tu, di Jogja tu, saya eksplorekan tapi dalam konsep bentuk Negeri Sembilan. Dalam masa yang sama, saya juga mengikuti kursus-kursus di Akademi Seni Kebangsaan pada masa tu. Sekarang ni Aswara. Saya banyak belajar dengan guru-guru seperti Dr. Anis, Suami Magi, Joseph Gonzales, ramai lagi lah. Rasanya saya eksplorekan lagi seni tari ni macam mana, apa sejauh mana kita boleh pergi. Dan saya juga dapat tawaran daripada tourism untuk buat persembahan di banyak negara. Dengan pengalaman yang ada tu, saya curahkan pada kumpulan Angkatan Seni Baru Yayasan Negeri Sembilan. Di situ saya terapkan juga nilai-nilai disiplin, nilai-nilai bekerjasama dan peranan masing-masing lah sebagai penari dan sebagai duta kecil untuk pergi lebih jauh lagi. Belajar di Yogyakarta tu, saya belajar di pusat
pengajian Padepokan Bagong, di mana di sana tu kita diajar cara macam mana kita sendiri, maksudnya sensitivity kita untuk nampakkan image dan identiti kita sendiri. Kita nak buat tarian tu macam mana, apa benda yang perlu ada, apa benda biar benda tu murni dari kita. Jadi saya belajar macam mana rasa, macam mana kepekaan kita dengan muzik, macam mana kepekaan kita dengan alam semesta. Jadi kita juga diajar macam apa tu contemporary, apa itu tarian tradisional betul-betul yang perlu kita pelihara, apa tarian kreativiti, tarian kreasi yang mana kita boleh explore. Jadi kat sana kita banyak belajar benda-benda yang berbentuk alami. Jadi benda tu mungkin mula-mula kita rasa keliru, apa yang diajar ni macam mana. Tapi lama-lama kita faham, kita dapat gunakan apa yang diajar tu untuk kita explore-kan atau kita serapkan dalam tarian-tarian. Pernah membawa kumpulan-kumpulan kebudayaan ni ke luar negara untuk promosi kebudayaan, masakan, kraft tangan, dan banyak negara-negara yang kita dah pergi, Perancis, Berlin, contohnya Jepun, Korea, kita dah pergi Dubai, Kuwait, banyak negara lagi kita dah pergi, Athens. Jadi kat situlah saya belajar macam mana kita pergi tu bukan pergi untuk bercuti, kita pergi bekerja. Sebab kita bersama tourism, kita bersama embassy, kita bersama embassy lain dan menteri-menteri sekali. Jadi harapan menteri itu macam mana kita kena laksanakan. Jadi tanggungjawab tu memang padat lah. Jadi saya rasa berterima kasih juga kena dapat pengalaman yang, maksud saya tu memang pengalaman yang bagus lah. Sebab kita dapat belajar budaya luar negara dan kita juga memamerkan budaya kita. Kita jadi lebih terbuka. Macam mana kita tahu budaya kita, budaya negara lain, dan kita juga ada tanggungjawab untuk negara kita. Tarian Terinai adalah tarian tradisional Negeri Sembilan. Desa adalah salah seorang insan seni tari yang telah berjuang bersama penari-penari yang lain yang mencipta mereka bentuk tarian Terinai. Beliau bersama beberapa orang yang lain telah mereka modul dan kaedah bagaimana tarian Terinai harus dipersembahkan dengan sebaiknya. Beliau juga antara insan yang memperkemaskan tarian lilin agar tarian ini menjadi lebih bermakna dan syarat dengan falsafah. Penonton harus tahu dan faham cerita di sebalik tarian lilin itu. Tarian lilin adalah gerak badan untuk mencari sesuatu. Tarian yang bermula dengan gaya mencari cincin yang hilang itu harus jelas gambaran gerak mencari di dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya lilin yang dipegang. Gerak mencari itulah yang menjadi gerak tarian lilin dan ini harus dihayati dalam persembahan tarian lilin itu. Manggiling
berusaha dan berjuang melestarikan seni budaya agar tidak hilang di telan zaman. Kita harus berterima kasih dengan mereka sebab atas segala usaha dan perjuangan mereka inilah kita masih dapat melihat dan menikmati seni budaya nenek moyang kita. Kerana mereka lah kita masih dapat menilai estetika dan falsafah kesenian bangsa kita. Melalui usaha mereka inilah kita mengenal budaya bangsa kita dan memahami erti jati diri untuk generasi kini dan generasi yang akan datang. Perjuangan mereka inilah yang menjadikan kita insan berbudaya.